Selamat sejahtera diucapkan kepada Encik Azman bin Baharum dan juga rakan-rakan saya sekalian, dan kami daripada kumpulan yang kelima, dan kini kami nak bentangkan tentang tugasan yang ketiga untuk DCC 20042 Plumbing dan juga Carpentry Workshop. Dan kini saya ingin untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Saya sendiri Siwanisha Lagi Maya Chandran, nombor matris 01 DKA 20F2022. Seterusnya Lohindra Anak Laki Parameswaran, Rubeneshwari Sridharan dan juga Dulka Karapeya. Seterusnya, kami ingin untuk memperkenalkan projek penambahan paip di ruang parking, paip poli dan juga paip besi galvani. Dekat rumah kami hanya terdapat satu paip sahaja di ruang parking, oleh sebab kami nak membuat penambahan paip di ruang parking rumah kita dengan menggunakan hanya satu paip jenis sahaja. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang cara-cara penambahan paip di ruang parking rumah. Mulakan dengan sediaan peralatan dan juga bahan yang perlu digunakan untuk penambahan paip ini dilakukan. Sebelum mula tanggalkan kepala paip yang sedia ada, pastikan air dah tutup terlebih dahulu. Tanggalkan kepala paip yang telah digunakan, iaitu paip yang lama. Bersihkan dulu paip lama sebelum pemasangan paip yang baharu. Pasangkan T-sama dulu untuk pemasangan menggunakan tip putih. Selepas pemasangan T-sama, sekarang pasangkan 2 biji kepala paip di dalam T yang sama. Selepas 10 minit, cubakan paip boleh gunakan ataupun tidak. Kalau air disalurkan daripada kedua-dua paip, hasilnya projek penambahan paip ini akan berjaya. Selain itu, peralatan yang digunakan bagi projek penambahan paip di ruang parking kereta ialah spana boleh laras, adjustable spana, mengetatkan dan juga melonggarkan nut dan juga kepala paip yang pelbagai kerana bukaan rahangnya boleh dilaraskan mengikut keperluan kita. Seterusnya, tape paip putih. Polystextra flooring textile adalah sejenis petak putih yang lebih nipis. Ia juga digunakan bagi mengelakkan berlakunya sebarang kebocoran pada paip sambungan dan juga mengukuhkan lagi sambungan paip tersebut. Seterusnya diikuti dengan T sama, iaitu untuk membuat sambungan mencabang yang sama diameternya pada sudut 90 darjah dan saiznya boleh didapati dalam ukuran 15mm sehingga 50mm. Dan akhirnya, kepala paip PVC mengawal pengaliran keluar air paip di hujung paip, dan terdapat dua jenis pili, iaitu pili bertiang yang mempunyai alur masuk menegak dan juga pili berbibir yang mempunyai alur masuk melintang. Selamat sejahtera semua, nama saya Lohindra Parameswaran dari kelas DKA2A, nombor pendaftaran saya 01 DKA 20F2018. Saya nak hari ini membuatkan projek penambahan paip di ruang parking rumah saya. Ini adalah paip yang ada. Saya nak menambahkan lagi satu paip dekat tempat sini. Ini adalah alat-alat dan bahan yang digunakan. Ini adalah paip PVC, kepala paip 2. Ini adalah T-sama GI punya, dan juga paip penyambung GI dan spana dan juga tape putih. Kita memulakan membukakan kepala paip, kita perlu menutupkan paip. Mari kita tengok macam mana cara penyambung paip poli dan juga paip GI. Okey, sekarang kita akan perlukan buka paip lama dulu. Kita akan gunakan spana sebelum kita adjustkan spana dengan saiz paip kepala. Okey, dah. Sekarang kita nak spana. Okey. Sebelum kita akan pasang paip baru, kita akan perlukan bersihkan tempat di sini kerana dia akan boleh berkarat kerana adalah paip GI. Okey, dah. Okay, sekarang kita akan gunakan T-sama dan juga penyambung. Penyambung itu dah already dah pasang dah. Sekarang ini adalah T-sama. Kita akan gunakan cara penyambung. Kita akan gunakan tape putih. Okey dah, sekarang kita pasang. Okay, sekarang gunakan spana, adjustkan. Buat dengan ketat-ketat, lepas tu larikan.
Kita nak ketatkan. Okey. Sekarang ambil kepala pipe. Cara macam sama juga, kita ambilkan tip putih. Sekarang kita pasangkan pipe. Ini sekarang kita akan gunakan spana untuk kaitkan. Okey, kita nak kaitkan. Lepas ni kita akan ambil lagi satu kepala pipe. Kita akan buat cara yang sama juga untuk memasangkan pipe yang kedua. Sekarang menggunakan sekarang kita tekatkan. Ini dah bisa pusing dan tekatkan. Okey, dah habis. Kita akan pasangkan pipe pertambahan. Sekarang kita ada dua pipe. Saya pun lebih untuk menggunakan ini untuk cuci dan juga untuk cuci lantai dan juga untuk cuci kereta. Okay, selepas tu kita akan bagikan dia 5 minit. Lepas tu kita akan buka. Kita akan tengok dia akan berfungsi ke tidak. Okey, kita dah memasangkan. Proses pemasangan dah habis. Sekarang kita tengok apinya hasil. Air tu datang ke tak datang. Saya dah openkan main pipe. Okey, sekarang kita tengok. Kita akan boleh gunakan dan juga air pun kuat. Kita akan lagi, kita akan senang untuk menggunakan pipe. Itu saja, kita dah selesaikan cara penyambung dan juga kita akan hasil dia dah okey dah. Saya akan sekarang boleh menggunakan untuk cuci lantai dan juga cuci kereta dengan satu kali. Okey, lepas tu saya akan saya akan tengok dalam video yang kedua. Seterusnya kita juga boleh tengok kepada penyelenggaran besin cuci tangan untuk kebocoran sinki. Pertama sekali tutupkan sumber air dahulu, sama ada dengan injap bawah sinki ataupun sumber air utama. Selepas itu letakkan balik di bawah sinki dan juga pulas bahagian yang mana boleh ditanggalkan. Biasanya boleh gunakan tangan bagi melonggarkannya. Seterusnya bersihkan dengan juga bilas bahagian tersebut supaya kotoran-kotoran yang tersekat tadi dapat dibuang supaya aliran akan berlaku dengan sempurna. Akhirnya pasangkan kembali dan juga perhatikan bahawa masih ada kebocoran ataupun tidak. Jika selepas kerja pembersihan pipe dilakukan tetapi kebocoran masih berlaku lagi, mungkin ia ada kaitan dengan komponen yang sudah lama. Contohnya gelang getah yang sudah longgar. Anda juga boleh bawa komponen ini ke kedai hardware untuk cari gantinya. Mesin cuci tangan pipe bocor. Sebelum mula tanggalkan kepada pipe, pastikan air dah ditutup terbalik dahulu. Biasanya ada injap di bawah sinki tersebut yang ada boleh pulas dengan tidak perlu tutup sumber air bagi satu rumah terus. Kedua, selain itu pastikan juga anda tutup lubang sinki tersebut untuk
mengelakkan sebarang skru jatuh ke dalamnya. Ketiga, kemudian boleh mula tanggalkan komponen dalam kepala batu satu persatu. Biasanya anda perlukan peranan dan pemula skru mata rata untuk melaksanakan kerja-kerja ini. Keempat, untuk mengelakkan keliruan, ambil gambar dengan smartphone anda dulu supaya ingat bagaimana pasang balik nanti. Anda juga boleh kenal pasti kepala pipe anda jenis apakah ada jenis pembola cartridge, ceramic atau compression. Untuk rujuk gambar ini internet sebelumnya, anda mungkin perasan komponen-komponen yang bermasalah sama dan gatal di dalam longgar, skru, longgar penutup pecah dan sebagainya. Akhirnya anda boleh bersihkan dulu komponen-komponen ini dengan cukup. Kalau dah bersih tapi masih bocor, anda boleh bawa komponen-komponen tersebut ke kedai hardware untuk ganti dengan yang baru. Hai kembali semua, sekarang kita akan tengokkan cara penyelenggaraan sinki cuci tangan di dalam ruang makan. Adalah sink. Okey, sekarang saya akan bukakan pipe. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Airnya keluar. Lalu dia akan bocor tengok. Dia punya air akan keluar. Kicap hati saya. Sebelum untuk menukarkan, kita akan perlukan bersihkan ini dulu. Lepas kita akan tengok dia akan airnya keluar ke tak. Kita akan mulakan. Sebelum kita buka, kita akan letakkan satu baldi untuk tidak akan mengisi dengan tempat lain. Okey, sebelum itu kita akan bukakan skru ini. Sekarang punya semua senang juga. Kita akan buka skru saja. Okey, kita dah buka. Okey, sini juga. Sekarang kita akan boleh ambil. Kali ini pun ada satu skru. Kita akan buka saja. Tengok ada banyak yang tak bersih. Kita akan perlu bersihkan dululah. Okey, kita akan buka dulu ni semua. Kita boleh buka. Okey, tak apalah, kita akan saja. Okey, dan juga ini ada botol. Kita tengok dia punya ada banyak tak bersih lah. Kita bersih dulu, lepas tu kita akan pasang. Lepas tu kita tengok dia ada kebocoran ke tak ada. Okey, jom kita akan bersihkan ini dulu. Kita sekarang akan mencucikan je. Okey, gunakan beberapa air yang boleh cucikan. Kita akan lelahkan dia punya kotoran. Okey, sama je lah, kita akan lelahkan dia punya kotoran dulu. Dan juga botol yang ini. Sekarang kita akan pasang je lah. Kita gunakan yang ini penting lah. Lepas tu kita tak boleh untuk pasangkan. Okey, pasang dengan betul-betul. Okey, nah, mari kita akan ketatkan skru ini. Sekarang punya modul semua senang je lah untuk kita akan buka dan bersih lah. Okey dah. Okey, dekat sini pun kita akan skru, dan juga belakang pun kita akan skru. Dah, sekarang kita akan tutup botol ini. Sekarang kita tengok caranya macam mana dia akan bocor ke tak ada. Je lah, kita akan tak ada sekarang kebocoran. Tapi ada apa-apa kebocoran yang mungkin ada, kita boleh bersihkan lah. Tanpa bersihkan pun kita ada apa-apa kebocoran, kita perhatikan kalau masih ada kebocoran. Kalau selepas dibersihkan pun masih bocor lagi, mungkin ia ada kaitan dengan komponen yang dah lama. Contohnya dalam getah yang dah longgar. Anda boleh bawa komponen ini ke kedai hardware untuk cari ganti dan ganti saja sekarang. Tapi sekarang tak ada apa-apa kebocoran, yang bersihkan. Lepas tu kita akan pasang, dia dah okey dah. Ini saja cara penyelenggaraan sinki. Pada hari ini kita akan tengokkan dua video, iaitu cara penyambung untuk kad parking dan juga penyelenggaraan sinki.
saya ingatkan ini akan berharaplah video ini faedah kepada semua orang. Saya nak memberikan terima kasih saya kepada Encik Azman yang memberikan peluang dan ruang untuk video pada saya hari ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Hai semua, nama saya adalah Dulka Kalka, nama meja saya adalah 01DK20F2027. Sekarang saya menerangkan fungsi pelampung tangki air. Pertama, mengatur paras air di dalam tangki simpanan. Kedua, apabila air kosong, pelampung akan turun, injak berbola akan terbuka dan air masuk ke dalam tangki. Ketiga, apabila air penuh, pelampung akan mengapung lalu menolak injak berbola untuk menuntun laluan air. Salam sejahtera. Saya Rubaneswari Sri Taren. Nombor metrik saya 01DKA20F2026. Hari ini saya ingin mengongsikan sedikit mengenai penukaran injak berbola yang baru. Pertama sekali, buka injak berbola yang rosak. Apabila memasang yang baru, pastikan yang di hujung jari telunjuk itu di bahagian luar. Kedua, masukkan dahulu thread hingga keluar. Dan masukkan yang berwarna coklat dahulu, selepas itu baru menggunakan tip putih. Seterusnya, jangan ketatkan coklat. Pusingkan dahulu injap sehingga thread mengigit elbow dan pusingkan injap. Selepas ketat, baru ketatkan yang berwarna coklat. Ia hanya adalah untuk memegang antara tangki dengan injap. Akhirnya, buka meter air untuk memastikan injak berbola dalam keadaan yang baik. Itu sahaja daripada saya. Itu sahaja prosedur untuk memasang injak berbola. Terima kasih.